Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Esei Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saluddin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, dah lama kita tak bersiaran. Tak ada video yang keluar. Malamnya ada satu video yang keluar untuk saya bercakap dan menjawab tentang isu-isu dalam adat pepatih itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Isu yang pertama, kalau kita nak pakai adat pepatih, yang mana satu yang kita nak pakai ni, tuan-tuan dan puan? Biar kita selidik, biar kita kaji betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan jangan poning. Saya tak poning. Kalau tuan-tuan dan puan-puan poning, tuan-tuan dan puan tak boleh berfikir. Jadi saya nak berkobar sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Adat pepatih kita ini macam mana yang sebenarnya? Itu yang perlu kita renung panjang-panjang dan perlu kita fikir panjang-panjang. Yang pertama, saya nak bercerita pasal istilah poti bunian. Poti bunian. Ada orang berkata apa pula poti bunian? Ada yang berkata poti monian. Saya singkap, saya buka kamus, poti monian tak ada dah, tuan-tuan dan puan. Dan yang ada ialah poti hunian. Hunian di sini maknanya satu tompek khas yang digunakan untuk meletakkan barang-barang pesako pemimpin-pemimpin adat seperti baju dan sepersalinan, tungkek, kalung dan macam-macam lagi yang diletak dalam bokeh. Itu baru dinamakan poti hunian. Ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai poti bunian. Pun meletak barang-barang yang sama, istilah saja berlainan. Ada orang mempertikaikan kenapa bunian? Sebab poti itu tak boleh ditunjuk kepada orang lain. Kalau ditunjuk kepada orang lain, maka tidak ada bersifat eksklusif di situ. Sebab benda itu kalau ditunjuk pada orang lain, dikhawatiri akan keselamatannya. Diletakkan di sesuatu tompek yang tinggi nilai darjatnya. Sebab bunian ni kan tak nampak, tuan-tuan dan puan. Satu istilah yang saya nak pakai. Allah yarham Datuk Seri Maharaja Datuk Khalid bin Bongit selalu bercakap, dan saya pernah dengar dia bercakap dan pernah berbual dengan dia. Poti bernian. Poti bernian ni maknanya perempuan-perempuan dalam adat pepatih yang subur, yang beradab, yang bersopan dan yang bersantun bakal melahirkan zuriat yang baik, zuriat yang beradab, zuriat yang bersopan. Itu namanya poti bernian. Sebab dalam adat pepatih ini, zuriat itu adalah sangat penting, terutama zuriat wanita dan juga zuriat lelaki. Kalau wanita, bakal mewarisi tanah-tanah warisan. Kalau lelaki, bakal mewarisi penyandang pesako. Ini yang saya nak jolehkan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini berdasarkan analisis saya. Baik. Yang kedua, kalau dulu-dulu zaman adat pepatih awal, kalau nak jadi pemimpin, kita perlu kahwin dengan perempuan dalam satu luak. Dalam satu luak. Dia tidak boleh kahwin dengan, kalau luak Ulu Muai, kahwin dengan perempuan yang ada di Jompo. Kahwin dengan perempuan yang ada di Sungai Ujong. Biasa kahwin dengan perempuan yang satu luak. Itu yang membolehkan, yang mensyaratkan untuk kita menyandang pesako. Ini yang dulu-dulu.
Tapi hari ini sudah tidak digunakan pakai lagi. Sebab kalau nak menunjukkan dia satu luar, itu menunjukkan kekuatan yang untuk memperkembangkan zuriat dalam luar yang sama. Dan kemudian, dia mesti datangi daripada suku yang berlainan. Labu menjala ke Kundo, Kundo menjala ke Labu, dan orang ke orang. Bukan Labu ke Labu, bukan Kundo ke Kundo. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak berkhabar ni adalah cerita kahwin sesuku. Kahwin satu suku. Ya, kahwin satu suku ini tidak digalakkan. Bukan tak boleh. Itu jalan yang terakhir. Dan ada pula yang berkhabar, yang lelaki keluar ke suku abang Bukan suku abang saja, tuan-tuan dan puan. Suku lain yang boleh menerima. Itu jalan yang terakhir. Sebab kalau kahwin satu suku, dikuatiri zuriat yang normal. Ini dari segi sains juga, tuan-tuan dan puan. Tidak digalakkan. Bukan tidak boleh. Jalan yang terakhir. Kalau digalakkan, maka ini akan jadi satu presiden case untuk orang kemudian mengikut. Dikodinkan dalam suku lain. Tetapi yang saya faham, tuan-tuan dan puan, dalam penulisan Datuk Seri Maharaja Khalid Bonget dahulu, perlu ada dondo terlebih dahulu. Bila dah dondo, barulah boleh dilaksanakan. Barulah pesako itu boleh hidup, tuan-tuan dan puan. Jadi, kono fikirkan betul-betul benda ni macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, kalau berkodin, ya si A daripada suku Tanah Datar, dia dah masuk ke suku Selonggang. Ya, sebab dia kahwin dengan Tanah Datar dia masuk ke Selonggang, jadi dia suku lain. Jadi pula lepas itu meninggal bini dan kemudian jatuh sayang dia kepada suku Tanah Datar balik. Tidak dibolehkan Gostan balik kahwin dengan suku asal tadi, perempuan suku asal. Tak dibolehkan, tidak digalakkan. Kalau boleh nak dijauhkan. Ini dia tuan-tuan dan puan, sebab asalnya dulu datangnya sepangkang. Kalau di tanah Minangkabau, tukar-tukar suku ni tak boleh, dia tuan-tuan dan puan. Kahwin satu suku diibaratkan makan daging cocak. Benda tu tak elok dimakan, tak boleh makan dalam rumah. Kena bawa jauh-jauh. Itu kiasan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak melopeh ompangan itu macam mana dan bagaimana, tuan-tuan dan puan. Kalau dulu-dulu kahwin satu suku itu memang dibenarkan. Ya, dulu-dulu memang dibenarkan satu, tapi tuan-tuan dan puan, dondo itu mesti ada. Dan kemudian masuk suku. Maknanya daripada orang luar disukukan sebab nak meramaikan jumlah penduduk pada ketika itu, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, soal kahwin satu suku ini perlu dibahaskan sedalam-dalamnya, tuan-tuan dan puan. Jangan kita main lontung je, main hantam je. Perlu bahas. Bukan saya kata tak boleh. Bahas betul-betul apa buruk dan apa baik Presiden kes dulu macam mana dan sekarang ini macam mana, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian satu lagi, tuan-tuan dan puan. Tanah adat. Macam mana tanah adat itu, tuan-tuan dan puan? Kalau dikodinkan 1/3 ya dapat tanah adat. 2/3 kena balik semula ke dalam suku, kepada paut yang lain yang berhak untuk ambil. Kenapa pula dibalun 1/1? Dia 1/3 saja. Kalau mengikut hukum hakam adat dan kalau lihat hukum hakam syarak pun 1/3, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian kita kena tengok tanah adat dan rumah adat. Bila tanah adat tidak dipedulikan, rumah adat tidak dipedulikan,
somat samun dan rosak, adat itu nak berpijak di mana? Di mana adat itu boleh berjalan? Jadi, tanah pusaka, rumah pusaka adalah dua bondo yang paling mustahak, tuan-tuan dan puan. Jadi, inilah awal pertama mula yang saya nak cerita pada malam ni, tuan-tuan dan puan. Lembu baru, pedati baru, lembu masuk Kota Melaka, multimedia koridor baru, pesako lama, jangan kita lupa. Apa yang saya khabar tadi, tuan-tuan dan puan? Fikir, bahaskan dan kemudian cari mana yang elok untuk kesinambungan adat kita. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan, adakah adat kita ni sekarang benar-benar berjalan? Zaman COVID-19 ini, saya tak nampak adat kita betul-betul berjalan. Yang saya nampak, pakai baju pengantin, ada kemah, ada bunga tolu. Adakah betul-betul berjalan? Adakah bila berjalan, ada nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pengajaran dan diamalkan betul-betul untuk membentuk masyarakat yang hebat, berbudi, bersopan, bersantun, kocik hormat pada orang tua hormat kepada orang muda. Maknanya ada banyak nilai-nilai baik yang diamalkan, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa bahas, ya, jangan lupa bincang, tuan-tuan dan puan. Jangan emosi dalam bondo-bondo yang macam ini, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, jangan poning, jangan lupa like, share dan subscribe Radio Trombo Official. Terima kasih. Bye-bye.